pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, Radio IKIM 20 tahun teman-teman, dan saya Faiz Sajud Osman. InsyaAllah untuk bicara kita hari ini, kita akan bawakan perkongsian dalam bicara adab. Assalamualaikum, selamat malam. Yang baru jom mengikuti siaran kami Selasa 9 malam. Untuk bicara adab, kita bawakan untuk perkongsian menerusi kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Adab-adab harian untuk kita belajar sama-sama agar kita dapat beramal sebanyaknya. Dan selanjutnya insyaAllah kita doa semoga ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita nak bawakan perkongsian bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian kita untuk kita bawakan perbincangan bicara adab kita kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa sihat? Sihat Alhamdulillah insyaAllah. Malam ni sambung lagi, kita nak belajar sama-sama dalam kitab adab kita. Kalau minggu lepas kita belajar adab bekerja, sebelum tu pun kita dah belajar sama-sama untuk adab masuk pasar. Banyak dah kita belajar tentang adab harian, yang perkara yang kita buat hari-hari mungkin kan, perkara yang memang ialah kalau bekerja, sahabat-sahabat kita yang hanya bekerja pun Alhamdulillah insyaAllah kita harap sama-sama dapat kita ikut dan kita praktikkan apa yang dah pun kita belajar daripada kisah bicara adab kita ni. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi tentang adab hutang piutang. InsyaAllah kita nak dengar sama-sama perkongsian ni. Silakan Ustaz untuk pengajian kita malam ini. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kefahaman yang benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi 'ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bi awamirak wa nawahik wa rzuqna fahman na'rifu bihi kayfa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم يا من مقالب الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat, kasih sayang dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu dalam siri pengajian mingguan kita dalam perbahasan kitab adab yang membahaskan berkaitan dengan adab-adab yang perlu dipunyai oleh seorang Muslim dalam kehidupan sehariannya. Kita dah bahaskan pada pertemuan yang lalu adab-adab ketika mana seseorang itu bekerja, yang mana kita dah sebutkan dalam pekerjaan itu bukan banyak yang kita cari. Gaji banyak ke gaji sikit itu bukan persoalan, tetapi yang kita cari adalah keberkatan di dalam bekerja sehingga mencukupkan apa yang Allah berikan pada kita. Itu perkara yang penting. Kalaulah semata-mata pada gaji yang banyak menjadi ukuran kebahagiaan dan kecukupan, maka nescaya orang yang gaji sikit semuanya berada dalam keadaan sengsara. Tapi kita lihat orang yang kerjanya gajinya sedikit tetap bahagia. Tetap mereka pun ada keseronokan mereka sendiri. Maka yang perlu pada kita adalah rasa cukup. Semua orang rasa cukup dan semua orang memainkan peranan. Orang yang kaya membantu yang miskin tanpa perlu untuk orang miskin pergi meminta. Maka akan harmonilah kehidupan di dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hari ini kita masuk pada satu bab lagi. Yang ni perbahasannya juga menarik untuk dibahaskan. Bahkan kalau ada soalan nanti lagi macam-macam soalan boleh keluar tentang bab ini. Dan ia merupakan perkara yang tidak boleh lari dalam diri masyarakat hari ini. Itulah berkaitan dengan hutang piutang. Berkaitan hutang piutang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka bila kita sebut hutang piutang, ia berkaitan dengan dua individu ataupun berkaitan dua sisi lah. Orang yang berhutang kita panggil penghutang, dan juga orang yang memberi hutang pemiutang. Kedua-duanya ada hak yang perlu dijaga. Bahkan muamalat Islam didirikan atas dasar tidak menzalimi sesiapa. Penghutang pun jangan menzalimi orang yang dihutang. Pemiutang pun tidak boleh menzalimi orang yang berhutang dengannya. Kita lihat ada orang dia pinjam pada orang, lepas tu dia, kalau bahasa Kedah kata segan nak bayar. Segan bayar ni malas lah. Malas, bukan segan, malu. Dia tak nak bayar. Sedangkan dia ada kemampuan. Atas alasan, alah orang yang dia hutang tu kaya, kita pinjam bukan banyak pun. Boleh ke macam tu? Nanti akan kita bahaskan berkaitan dengan perkara ini. Sedemikian juga orang yang memberi hutang, pemiutang. Oh, awak hutang dengan saya 1,000, awak bayar 1,200.
lebih pula minta. Sebab apa? Sebab saya bagi ke awak duit, pada duit awak yang saya bagi ke awak tu, saya boleh jana dapat lebih banyak lagi. Tapi saya bagi ke awak. Adakah boleh sedemikian? Maka Islam menjaga semua pihak, hatta dalam segala bentuk muamalah. Ni hutang ni adakah dibenarkan? Dibenarkan di dalam Islam. Boleh untuk kita berhutang, boleh kita bagi hutang pada orang, tetapi kita perlu menjaga tata cara supaya jangan sampai ada yang terzalimi dengan muamalat yang kita lakukan. Nanti kita akan sebut sampai disebutkan kebahayaan hutang ni DJKI, sehingga ia bersangkut paut walaupun kita dah meninggal. Sebab tu kalau kita tak ada apa-apa keperluan untuk berhutang, jangan berhutang. Tapi ada orang dia memang saja suka-suka hutang, Habit. dia tak nak guna duit dia, dia guna duit orang lain. Ada orang macam tu. Jadi kenapa boleh jadi macam tu? Kerana orang tidak merasakan bahawasanya kematian itu satu perkara yang akan datang bila-bila sahaja. Jadi ketika itu dia rasa alah selamat, dia rasa tak apa dan sebagainya. Sedangkan kalau dibaca hadis-hadis, sehingga kan orang kalau berhutang, kalau kita baca dalam hadis, Nabi bila datang kepada satu jenazah, satu mayit, kalau Nabi tanya dulu, orang ni ada hutang ke tak ada? Kalau ada hutang, Nabi tak salatkan sampailah hutang itu dibayar. Nak bagi tahu berat bila kita berhutang ni. Apa lagi kalau tidak ditunaikan. Maka menjadi perkara yang penting bila kita berhutang, nanti kita sebut kena ada saksi. Supaya apa? Supaya hutang kita dilunaskan oleh ahli keluarga. Bahkan ahli keluarga antara perkara utama yang perlu dilakukan bila mana seseorang meninggal, ayah dia meninggal, mak dia meninggal, apa dia perlu buat? Dicari dahulu dan ditanya pada orang-orang, dilihat dalam buku ada tak ayahnya berhutang dengan sesiapa, supaya nanti tidak tersiksa ibu dan ayahnya di alam kubur kerana hutang yang tidak dilunaskan. Tapi Al-Imam Hasan Al-Basri kata apa? Al-Imam Hasan Al-Basri kata orang yang paling teruk kepada si mayit, orang yang paling teruk kepada jenazah, pada orang yang meninggal ni siapa? Ahli keluarga. Macam tu pula. Kalau kita kata orang ahli keluarga lah paling sedih, Imam Hasan Al-Basri kata orang yang paling teruk ni ahli keluarga terhadap mayit, terhadap jenazah. Kenapa? Bila jenazah meninggal dia menangis-nangis, nangis, teriak, sedih. Semua orang macam tu lah. Kita pun sama, menangis, sedih. Tetapi hutangnya tidak dilunaskan. Bahkan pusakanya direbutkan, hartanya diambil, direbut, bergaduh adik-beradik. Hutang yang ada pada si mayit tak ada siapa nak bayar. Maka takkah itu orang yang teruk? Kata Imam Hasan Al-Basri, itu orang yang paling teruk kepada jenazah. Maka perkara hutang bukan satu perkara yang boleh buat main-main. Tapi ia perlu ditulis, ia perlu pada saksi dan sebagainya. Apa tujuannya? Supaya tidak tergantung urusan kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan lagi dalam perbahasan kita dalam kitab ini. Kita lihat kitab kita halaman 317. Halaman 317 kata musannif hafizahullah ta'ala, di antara adab-adab ketika berhutang, pertama, tepat waktu dalam membayar hutang. Ini adab kepada penghutang, orang yang berhutang. Ini mula-mula dulu, sebelum dia nak hutang, dia kena letak dalam diri dia azam untuk dia bayar pada waktu ni. Ada orang dia memang niat dah, hutang ni memang tak nak bayar, tak boleh. Nanti akan dijelaskan apa jadi ataupun apakah dia jenis orang-orang macam ni. Dia niat dah memang tak nak bayar hutang tu. Jadi bila kita nak berhutang, kita kena pastikan kita boleh bayar pada waktu yang ditetapkan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba.
menunda-nunda pembayaran hutang tanpa uzur bagi yang mampu untuk membayarnya merupakan satu kezaliman. Kita bila ada duit tak bayar, maka itu kezaliman yang telah kita buat pada orang yang kita pinjam duit pada dia. Ingat, orang-orang yang zalim ni bukan orang-orang yang baik di sisi Allah. Walaupun kita tahu lah tak ada apa pun dia banyak duit, bukan masalah banyak duit, masalah kita sudah berjanji untuk membayar hutang pada tarikh yang telah ditetapkan. Kan disebut oleh Nabi, antara tanda-tanda orang munafik, dia memungkiri janji. Maka kita jangan merasakan kita hanya pinjam sikit, orang yang kita pinjam tu pun banyak lagi duit. Dia ada duit tu cerita lain, tapi kita punya akhlak. Akhlak kita nak ikut Nabi. Bila mana sampai waktu kita kena tunaikan janji kita, maka tunaikan janji kita. Sebab kalau tidak, kita termasuk daripada orang-orang yang zalim. Kemudian disebutkan apa lagi? Oleh kerana itu, jika kamu mengadakan pemindahan hutang terhadap orang lain, maka ikutilah, yakni pindahkanlah hutang tersebut. Jadi itu yang pertama. Bila mana kita berhutang, pastikan kita membayar pada waktunya. Sebab tu kalau bank, kalau kita tak bayar, dia cari kita. Tapi kita tengok dengan bank, kita tak boleh nak cakap, alah berkira lah bank ni minggu depan dia lagi banyak duit. Dia lagi banyak duit minggu depan. Dia blacklist kita lagi ada. Bukan kan dia kata tak apalah minggu depan. Tapi kalau dengan kawan-kawan kita suka buat halal je. Yang tu sepatutnya bukan etika kita. Walaupun mungkin kawan kita nanti tak apalah, awak boleh, yang tu etika, ataupun orang yang pemihutang dia ada adab lain. Kalau dia tengok tak mampu, dia boleh lewatkan dan sebagainya, itu cerita lain. Ini cerita tentang orang yang berhutang. Orang yang berhutang, dia kena pastikan dia boleh membayar pada waktu tersebut, supaya dia tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim. Yang kedua, tidak berhutang kecuali sangat memerlukan. Tengok, disebutkan dalam kita nak berhutang, jangan berhutang ketika sebenarnya kita mampu. Tapi yang lebih baik tidak berhutang. Tapi kalau kita nak berhutang, maka keadaannya bila? Ketika sangat memerlukan. Kerana berhutang tanpa terdapatnya uzur yang darurat termasuk perkara yang buruk bagi agama seseorang. Kerana hal tersebut dapat menghina diri dan juga membahayakannya jika tidak dapat melunasinya. Bila kita tak dapat bayar, maka tergantung. Nabi sebut dalam sebuah hadis, diri manusia, maksudnya rohnya, mu'allaqatun bidaini, tergantung pada hutang. Kan kita sebut tadi bagaimana Nabi tanya, adakah lelaki ni ada hutang? Maka disebutkan ada 2 dinar ataupun 2 dirham. Wallahu alam, di dalam hadis mafhumnya saya sebutkan. Maka kemudian sampailah ada sahabat yang kata, hutang tu atas saya, maksudnya saya yang tanggung hutang dia, ya Rasulullah, biar saya yang bayar. Barulah Nabi salatkan jenazah ni. Sebab apa? Sebab dah ada orang kata dia akan tanggung hutang tersebut. Semua sahabat tersebut saya terlupa namanya. Adakah Sayyidina Qatadah ataupun Abu Qatadah. Kemudian apa yang berlaku? Esoknya Nabi jumpa, Nabi tanya, dah bayar ke hutang yang mati tu? Beliau kata belum. Nabi diam, tak cakap apa-apa. Pada keesokan harinya, sebelum beliau jumpa Nabi, jadi dia tahu Nabi nanti mesti tanya lagi, hutang dah bayar ke belum. Jadi dia pun pergi bayar. Bila pergi jumpa Nabi, Nabi tanya, hutang dah bayar ke belum? Maka disebutkan, hutang dah dibayar. Maka Nabi kata, sekarang barulah sahabat kamu terbebas daripada siksaan. Nak cerita berat hutang ni bila tidak dilunaskan. Dan kemudian kalau kita boleh ambil faedah daripada apa yang disebutkan ini, para sahabat mereka berebut-rebut nak bebaskan ataupun
nak tolong orang yang meninggal daripada hutangnya dan sebagainya. Kenapa? Kerana kan disebutkan siapa yang membuka kesulitan, maknanya siapa yang memudahkan satu urusan dunia bagi seseorang, Allah akan memudahkan lebih banyak urusan dunia untuk dirinya. Maka bagaimana keadaan kalau orang mudahkan urusan orang lain di akhirat? Ni mudahkan urusan. Kalaulah tak dibayar hutang orang yang meninggal, susah tak urusan akhirat ni? Susah. Maka sahabat sampai berebut nak mudahkan urusan orang yang mati agar dia mudah urusan di akhirat. Apa tujuannya? Supaya nanti mudah urusan mereka pula di akhirat. Ini satu perkara yang kita kena faham. Sebab apa? Sebab ada yang menyebutkan kita kalau ada hutang, kalau orang ada hutang dengan kita jangan halalkan. Ada orang yang ajar macam tu. Jangan halalkan. Nanti dekat akhirat kita boleh tuntut. Betul ke kefahaman? Maka daripada apa yang kita fahami, kefahaman ni kurang tepat. Sepatutnya bila ada orang hutang dengan kita dan kita pun tak ada, kita pun tahu keluarganya tak mampu, melainkan keluarganya mampu, tu cerita lain. Tapi dia dah meninggal, keluarganya pun tak mampu, maka kita halalkan, itu menjadi penyebab nanti lebih besar untuk kita mendapat kemudahan di akhirat. Itu lebih baik. Maka bila kita orang hutang dengan kita, dia dah meninggal, maka itu yang paling baik untuk kita lakukan agar dirinya dimudahkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adainu syai'uddin. Hutang termasuk perkara yang buruk dalam agama Islam. Kenapa? Li'anna fihi zulla halan. Sebab apa? Ia menghinakan diri. Wa khatara ala adamil wafa'i istiqbalan. Dan kebahayaan kalau tidak ditunaikan nanti pada masa akan datang. Jadi kalau tak ada apa-apa keperluan, tak ada apa-apa hajat, maka sebaiknya untuk kita tidak berhutang. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkara seterusnya selepas ini. InsyaAllah. Kepada anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami, ikuti bicara adab kita untuk malam ini dalam tajuk adab hutang piutang. InsyaAllah kembali seketika nanti. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidupnya. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya, itu yang sangat lebih penting. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Hanya iman penuh berjiwa, tawadu martabila. Ya Allah, apa yang bisa. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusir jiwa. Memohon ampun, ya Allah. IKIM Inspirasi Inforia Islam.
Terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sarudin Harun. Bersama-sama untuk kita dengarkan adab hutang piutang waktu ini, untuk kita sambung lagi pengajian kita. Semoga dapat kita jadi hamba Allah yang baik dalam kita beradab dalam urusan hutang piutang kita. InsyaAllah Ustaz, silakan untuk sambungan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman Habibullah Ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Kita terus ke perkara yang seterusnya yang disebutkan oleh penulis dalam adab hutang piutang. Tadi kita dah sebutkan bila nak berhutang bayar pada waktunya. Kalau tak ada keperluan tak perlu berhutang. Perkara ketiga disebutkan ketika membayar hutang maka dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah menghutangi. Ini pun satu adab yang perlu dijaga oleh orang berhutang. Kadang-kadang orang yang bagi hutang dia pula macam mengemis dulu, kan? Nak kena tanya bila boleh bayar duit. Sedangkan sepatutnya kita yang berhutang ni yang kena beradab, tanya pada orang tu apa khabar, minta maaf lambat bayar. Ni kita lambat bayar, dia kena tanya kita. Itu yang masalah tu. Jadi bahkan bila kita nak bayar pula, nah lah duit ni, berkira sangat la ilaha illallah, kan? Sepatutnya kita kena ucap terima kasih dia bagi kita dengan duit. Maka Islam ajar bukan hanya terima kasih yang perlu dilafazkan, tetapi doa yang kita berikan kepadanya, supaya apa? Seronoklah orang yang kita telah pinjam duit daripada dia dapat doa. Maka tengok disebutkan apa doa yang kita nak baca. Ni kita kena ambil lah. Sebab apa? Sebab kita banyak pinjam orang ni. Jadi bila kita dah mengaji, buat perubahan sikit. Bila nak bayar hutang, maka kita baca doa barakallahu ta'ala laka fi ahlika wa malika. Jadi apa? Semoga Allah memberkati dirimu, bagi dirimu dan ahli keluargamu dan hartamu. Jadi kita doa yang baik-baik pada pemiutang kita. Semoga Allah berkati. Sebab apa? Sebab dia dah bagi kita pinjam duit. Jadi biarlah Allah berkati diri dia, Allah berkati ahli keluarganya, Allah berkati harta bendanya. Kemudian disebutkan, dan yang menghutangi juga dianjurkan mendoakannya. Tengok dua-dua pihak pula. Lepas orang doakan kita, kita terima duit, maka kita pun doakanlah juga kepada dia. Aufaitani aufakallah. Engkau melunaskan pada aku, nanti Allah akan lunaskan pada engkau. Maksudnya Allah akan bagilah yang lebih baik nanti pada kita. Aufaitani aufakallah. Pendek je. Jadi kita hafal doa ni. Seterusnya yang keempat, ni tidak berhutang kecuali yakin bahawa dirinya mampu untuk membayar. Kalau tak yakin, maka jangan hutang. Jadi hutang sekadar kemampuan. Jadi apa yang dibuat, kalau kita tengok dengan adab yang Islam ajar ni, apa yang ada dalam sistem kita, kan perbankan, nak buat pinjaman perumahan, nak buat pinjaman kereta dan sebagainya, mereka cek dulu kelayakan. Itu satu perkara yang kadang-kadang kita rasa leceh, susah, tapi sebenarnya ia baik. Ada orang yang berhutang sebenarnya tak mampu pun nak bayar, akhirnya menyusahkan diri. Maka bank pun tak nak susah. Bahkan yang baiknya kita pun tak susah. Cuma mungkin ada sebahagian keadaan tu dia memang susah, menyusahkan prosedur. Tak apalah, yang tu nak buat macam mana, dah dia orang punya prosedur. Tapi itu satu perkara yang baiklah dilakukan. Bila mana seseorang nak pinjam, maka dilihat dulu kemampuannya. Sebenarnya yang perlu lihat kemampuan tu orang yang nak pinjam. Itu yang betulnya. Tapi sebab orang yang nak pinjam tak tengok, orang yang nak bagi pinjam nak tengok, kan? Oh, tak layak ni, kan? Jadi kita kalau nak pinjam, nak berhutang, tengok mampu ke tidak bayar. Kalau tak mampu, jangan gatal-gatal. Jangan susahkan diri kita. Kemudian tengok perkara kelima, dia kata, disebutkan apa? Niat akan membayar hutangnya pada saat berhutang.
Kerana jika seseorang yang tak kala berhutang niat di dalam hatinya tidak akan membayar, maka dia termasuk pencuri. Ialah ambil barang orang tanpa hak, sebab bukan nak pulangkan balik. Maka Nabi sebut, man addana dainan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ila sahibi yaghurruhu billah wastahalla ma lahu bil batil laqiyallaha yawmal qiyamati wa huwa sariqun. Barang siapa yang berhutang kepada orang lain dan dia niat tidak akan membayar hutangnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui niatnya tersebut. Dia menipu pemilik wang dengan kalimah Allah, juga menghalalkan hartanya dengan cara yang batil. Kelak pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah, dan saat itu dia diklaim, dikira sebagai pencuri. Yalah, walaupun mungkin orang yang bagi hutang dia tak tahu kita tak ada niat nak bayar, dia tak tahu tentang tersebut, tapi Allah mengetahui. Maka pertanggungjawaban itu nanti di hadapan Allah. Kita kena ingat dalam diri kita, Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang zahir. Inilah dia orang-orang yang digelar ataupun orang yang sentiasa terikat hubungan dirinya dengan Allah Ta'ala. Sentiasa fikir Allah tahu apa yang kita sembunyikan, apa yang tidak kita sembunyikan. Bahkan apa yang kita tak tahu pun Allah tahu tentang diri kita. Jadi kita jangan buat benda-benda yang kita rasa orang lain tak tahu, tapi kita kena tahu Allah mengetahui. Jadi jangan sampai bila kita nak berhutang, kita memang dah niat tak nak bayar, nak perkena dia ni contohnya. Oh, dia ni selalu perkena orang, jadi kita pun nak perkena dia sebab dia perkena orang atas nama keadilan. Tak, kita bukan Robin Hood. Ambil harta orang lain. Tak, niat tidak menghalalkan cara. Kita pinjam untuk bagi dia bankrupt. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia zalimi pekerja dan sebagainya. Itu nanti dia akan jawab depan Allah Ta'ala. Yang kita nak kena dia tu, kita nak jawab ke depan Allah Ta'ala. Itu persoalan tu. Tengok dalam sebuah hadis lain Nabi sebut, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang meminjam harta orang lain dan dia niat akan membayarnya, maka Allah akan membantunya untuk membayar. Lihat, kita kalau ada azam, ada niat yang betul, nak tunaikan, nak segerakan membayar, Allah akan bantu. Dan barang siapa meminjam harta orang lain sedangkan dia niat tidak akan membayarnya, maka Allah akan menghancurkannya. Ini kuasa Allah Ta'ala. Kita semua milik Allah. Jadi apa yang kita rasa kita boleh lakukan, semuanya hanya dengan izin Allah Ta'ala juga. Baik. Kemudian dianjurkan bagi seseorang yang akan berhutang untuk membaca doa Syekh Abu Hasan Asyaduli rahimahullah ta'ala. Allahumma alaika tadayantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika amri fawwadtu. Al-Imam Abu Hasan Asyaduli, penulis kepada Hizbul Bahar. Kalau kita biasa dengar, rasanya di IKIM pun ada pembacaan Hizbul Bahar sebelum ni. Seorang daripada min awliyaillah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, beliau ajar kita, bila kita nak berhutang ni, doa dulu. Ya Allah, ke atas engkau aku berhutang ni, dan aku tawakal kepada engkau, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Maksudnya kita kata, ya Allah, engkau tahulah kenapa aku hutang ni, perlu dan sebagainya, dan engkau lah nanti yang bantu macam mana cara nak selesaikan hutang ni. Kita kalau fikir sendiri, kita kena ingat diri kita lemah. Maka Allah yang akan nanti buka jalan macam mana kita nanti boleh selesaikan hutang kita. Itu perkara yang perlu kita ingat. Orang berhutang ni jangan dia fikir dia yang susah-susah nak kena bayar. Itu yang jadi stres tu.
Tapi kalau dia berhutang, niatnya betul kerana sebab-sebab yang benar, kemudian serahkan urusannya kepada Allah, maka nanti Allah akan membantu dia. Yakin ya? Ni kita kena yakin. Itu beza kita dengan orang bukan Islam. Kalaulah kita bergantung pada diri dalam nak bayar hutang, apa beza kita dengan orang bukan Islam? Orang bukan Islam lagi macam-macam cara dia nak bayar hutang. Jadi kita kena letakkan pergantungan pada Allah, dan itulah membezakan kita dengan mereka. InsyaAllah perkara ketujuh kita akan sambung selepas rehat, insyaAllah. Buat anda teruskan setia bersama kami yang menonton di Facebook dan YouTube. Teruskan perbincangan kita, insyaAllah. Kalau ada sebarang persoalan boleh singgah dekat situ, insyaAllah kita akan jawab pada pertemuan akan datang. Pada anda kembali selepas ini untuk bicara adab kita kembali seketika nanti. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi inforia Islami. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Teman kampian dan juga Hazwan untuk warna Radio IKIM 20 tahun memberi anda motivasi relevan dan terkini di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi inforia Islami. Jadikan kami terus setia bersama-sama, insyaAllah, untuk perkongsian kita dalam Bicara Adab. Bersama kita dengarkan perbincangan bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Untuk kita bawakan perbincangan kita dah dengarkan beberapa adab dalam berhutang. Hari ini kita nak muhasabah sama-sama lah. Adakah kita benar-benar mengikut setiap adab-adab yang telah pun dianjurkan dalam Islam. Dan ada doa-doa yang dah pun dititipkan dalam kitab adab ini. InsyaAllah ada kesempatan saya kongsikan semula doa-doa yang dianjurkan tak kala kita berhutang dan sebagainya. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita untuk adab selanjutnya. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita masuk ke perkara seterusnya dan perkara selepas-selepas ini. Di dalam kitab adab, penulis membawakan kita beberapa amalan-amalan yang mana ianya mujarab untuk meluaskan rezeki dan untuk kita bayar hutang. Jadi ini perkara-perkara yang kita boleh ambil dan kita boleh amalkan. Sebab apa? Sebab kalau tidak, orang akan mencari jalan yang bukan anjuran Islam untuk bayar hutang. Pergi buat benda yang haram, pergi labur pada tempat yang haram dan sebagainya. Sedangkan sebagaimana disebut oleh Al-Imam Abu Hasan Ash-Shaduli tadi, wa alaika tawakkaltu, ke atas engkau lah kami bertawakal dan kepada engkau lah kami serahkan urusan kami, dan kami serah semua urusan kami kepadamu. Maka di sini ada satu faedah yang sangat baik. Ini kita boleh amalkan, terutama orang lelaki amalan ni terutamanya. Kenapa? Tengok perkara ketujuh. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, di antara amalan agar dipermudah oleh Allah untuk mendapat rezeki, amalan untuk dimurahkan rezeki, membaca doa berikut ini ketika khatib membaca doa pada khutbah yang kedua. Kita baru doa pada Allah ketika mana khatib membaca doa. Kan ketika mana khutbah kedua,
khatib pemula, Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Tu tanda lah orang kita bila dengar tu dia pun angkat tangan semua sebab tahu tu doa. Sebenarnya doa kadang-kadang sebelum tu dah tengah doa dah. Tapi selagi tak dengar Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat tu dia tak angkat tangan. Saya. Sebenarnya kalau kita dengar dalam khutbah di Selangor terutamanya, doa tu sebelum tu dah ada doa dah. Tapi dia tak perasan lah yang tu doa sebab mungkin tak faham lah. Kan? Jadi bila dengar Allahumma ghfir lil mu'minin tu, tu tengah doa Angkat. terus angkat tangan doa. Tak Saya. apa. Jadi ketika mana mendengar khatib sedang berdoa di khutbah yang kedua, maka kita baca ya ghani ya mughni. Kita Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, kita pun baca sambil kita angkat tangan, kita baca ya ghani ya mughni 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 10 kali. Kemudian kita sebut aghnini. Kita sebut sekali aghnini. Kemudian baca lagi ya ghani ya mughni 10 kali aghnini. Ya ghani ya mughni 10 kali aghnini. Ya ghani ya mughni 10 kali aghnini. 40 kali. Jadi perkara ini disebutkan sangat mujarab untuk mendapat keluasan rezeki. Untuk mendapat keluasan rezeki. Jadi bila kita dengar khatib sudah sedang berdoa, kita berdoa dengan doa tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian perkara ke-8 ni daripada Habib Salim juga, bin Abdullah Syatiri, ulama di Tarim, dah meninggal. Di antara amalan agar dipermudah membayar hutang. Ni amalan mempermudah bayar hutang. Apa dia? Membaca surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Bila waktu ni? Antara azan pertama dan kedua pada hari Jumaat. Jadi bila mana azan pertama selesai, kita pun sembahyang qabliyah 2 rakaat. Kemudian kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhir 7 kali. Dan niatkan supaya Allah mudahkan dilunaskan hutang kita. Kan kita sebut Allah yang mengetahui dalam dan luar kita, maka segala perbuatan kita dah tentu Allah mengetahui apa yang kita inginkan. Berharaplah kepada Allah dengan niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kemudian doa agar dipermudahkan membayar hutang meskipun hutang tersebut jumlahnya sangat besar. Ni nanti mungkin boleh nanti DJ Faiz kongsikan, buat petikan sikit ke boleh, amalan ni pendek tapi ianya sangat bermanfaat. Dibaca 70 kali. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dibaca 70 kali. Kalau para ulama mereka punya amalan ni semua ni mereka lakukan lepas sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat mereka baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak 70 kali lepas sembahyang Jumaat. Tapi tak semestinya dekat sini, maksudnya bila-bila pun kita boleh buat. Yang penting dibaca 70 kali. Kemudian sambung lepas tu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu antara perkara yang kita boleh lakukan, dan ianya insya-Allah dengan niat yang baik kita mampu untuk lakukan dengan keyakinan kepada Allah, Allah akan bantu untuk lunaskan. Itu antara benda-benda yang kita kena buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya kita lihat perkara ke-12 di halaman 320. Bagi seseorang yang mendapat kesulitan dalam masalah rezeki, maka dianjurkan baginya untuk membaca doa berikut ini yang diriwayatkan dari baginda Nabi SAW. Dibaca ketika keluar rumah. Ni bila kita nak keluar rumah,
pergi kerja, bila kita nak keluar rumah ada urusan, maka kita baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Tengok doa tersebut sangat baik. Ni sebab tu sebenarnya saya suka untuk cadangkan bila kita dah ada buku ni. Kita tulis balik, kita print tampal dekat tempat-tempat senang kita nak amal. Kita takkan nak bawa buku ni merata-rata. Jadi doa masuk rumah kita tampal. Doa ni contohnya lekat kat tepi dinding kat rumah kita, tepi bila kita nak keluar tu kita baca. Ini secara automatik lah, ataupun secara tidak langsung kita dah mengamalkan banyak perkara dalam hidup. Saya Buat satu pakai laminate, doa sebelum tidur kita letak, baca 1, 2, 3, 4. Nanti memanglah mula-mula mungkin isteri kita ke suami kita kata awak ni beria sangat pula kan, tapi sampai masa dia dah jadi rutin dan kita dah hafal. Jadi walaupun perkara itu nampak macam remeh, tapi sebenarnya ia memberi kesan dalam kehidupan kita. Doa musafir contohnya, kita dah hafal dah subhanalladzi sakhkhara lana tu, tapi kan banyak lagi amalan kita boleh tulis, letak kat tepi tu. Jadi sebelum mula bagi pada anak kita untuk baca contohnya. Ni pun dalam tarbiyah pada anak-anak. Baca surah ni, baca surah ni. Maka sebenarnya kita dah menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Di hari dan waktunya ramai orang yang melupakan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka kita tengok doa tu disebutkan apa? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Dengan nama Allah ke atas diriku dan hartaku dan agamaku. Allahumma raddini biqada'ik. Ya Allah, ridakan aku dengan ketentuanmu. Kita nak rida pun Allah lah yang bagi kita rida. Kalau tidak kita tak boleh rida juga. Wa barik li fima qaddara li, dan berkatilah bagiku pada apa yang telah engkau takdirkan untukku. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sampailah aku tidak menyukai menyegerakan apa yang engkau telah lewatkan. Wala ta'khira ma ajjalta, dan tidaklah aku suka melambatkan apa yang engkau segerakan. Jadi kita nak Allah bagi ikut apa yang Allah tetapkan waktu ni pada diri kita, bukan waktu yang kita suka. Kita nak makan buah kan, buah durian. Kita nak makan buah durian, kita tengok cantik buah ni, tapi kita tak tunggu waktu dia, kita lempar dengan selipar. Buah tu jatuh, gugur. Buka-buka makan, apa rasa ni? Orang kata mangkor lah. Ataupun disebut buah tu tak masak lagi lah. Maka kita tak dapat langsung merasa kenikmatannya. Sebab apa? Sebab belum masanya. Jadi disebut dalam kaedah man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang bersegera sebelum sampai waktunya, maka dia akan mendapat akibat, diharamkan daripada mendapat kebaikan daripada benda. Jadi kita harapkan kepada Allah dalam setiap urusan kita, biar kita dapat sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan, bukan waktu yang kita nak, supaya kita mendapat faedah daripada apa yang kita peroleh. Kemudian disebutkan lagi, bacalah doa berikut ini tatkala mendapat kesulitan dalam masalah rezeki. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Allahumma qadhif fi qalbi raja waqta rajai amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma wa ma dha'afat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilayhi raghbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan min al-awwalin wal akhirin min al-yaqin fa khussani bihi ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, man istaqrada fi hajatin ghairi makruhatin
fallahu ma'ahu. Barang siapa yang berhutang untuk perkara yang mubah, maksudnya yang harus, maka Allah bersamanya, yakni akan membantu untuk membayar hutang. Kita kalau berhutang kerana niat-niat yang baik, kerana keperluan, kerana hajat orang lain, maka Allah akan bantu. Tapi kalau dengan niat yang tidak baik, maka itu menjadi penyebab nanti kita susah nak bayar hutang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, kanat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tadanu faqila la ma laki walidain qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i dainihi illa kana lahu min Allah azza wa jalla 'aunun fa ana altamisu dhalika al-'aun. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sering berhutang. Maka dikatakan kepadanya, mengapa engkau sering berhutang? Beliau menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terdapat seorang hamba yang niat akan membayar hutangnya kecuali dia akan mendapat bantuan dari Allah azza wa jalla. Jadi tengok, Sayyidatuna Aisyah ajar pada kita, kalau nak berhutang pun kena ada niat yang baik. Maksudnya niat nak lunaskan hutang tersebut, tujuan berhutang baik, maka ketika itu Allah akan bantu. Sampai kan disebut dekat sini kisah Sayyidina Abdullah bin Ja'far berkata kepada wakilnya, iqtarib li syai'an li abitu wallahu ma'i. Berhutanglah untukku kerana aku ingin tidur malam dan pada saat itu Allah bersama denganku. Yang ni dengan niat yang baik, maka Allah akan bantu orang yang berhutang. Tapi kalau kita niat berhutang tu dengan niat-niat yang tak baik, jangan kita rasa, oh ni Allah bersama dengan saya ni sebab saya berhutang. Tak. Baik, perkara yang terakhir kita boleh sebutkan dalam pertemuan kita pada malam ini, ni keutamaan bagi seseorang yang meringankan beban orang yang sedang berhutang. Ni yang kita sebut tadi ni, mengundur waktu pembayaran hutang kerana yang berhutang belum mampu membayarnya. Kita bagi orang hutang, tak apalah, lewatlah sikit awak bayar sebab tengok awak tak mampu, contohnya. Atau dengan mengurangi jumlah hutangnya adalah sifat yang mulia dalam syariat Islam. Itu mengurangi, kalau halal kan lagilah. Dan terdapat pahala yang sangat besar bagi yang melakukannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'ahu anhu adhallahu Allah fi dhillihi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Barang siapa yang menambah jangka waktu pembayaran bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya atau mengurangi jumlah hutangnya, maka Allah akan menaunginya dalam naungannya. Barang siapa yang menambah jangka waktu pembayaran hutang bagi seseorang yang tidak mampu membayarnya, maka dia pada setiap harinya akan diberi pahala sedekah. Jadi dekat sini galakan pada pemiutang, orang yang bagi hutang pada orang. Mudahkan urusan orang yang berhutang. Kerana setiap kemudahan yang kita beri pada orang, Allah akan beri kemudahan pada kita nanti. Kadang-kadang memang kita pun tak adalah perlu sangat duit tu, dan kita pun bagi orang tu memang orang tu perlukan, maka mudahkan mereka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawazallahu anhu. Hadis dalam riwayat Bukhari. Pada zaman dahulu terdapat seorang pedagang yang sering menghutangi orang lain. Dia bagi orang pinjam. Jika dia melihat seseorang tak mampu membayarnya, maka dia berkata kepada pembantunya, bebaskanlah hutangnya. Maknanya tak payah ambil lah duit tu. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Maka ketahuilah, Nabi kata apa? Bahawa Allah telah mengampuni dosa. Maka ruang-ruang kita mendapat kebaikan daripada Allah, hasil kebaikan kita kepada manusia ni banyak. Jangan kita sia-siakan, bahkan betulkan pemikiran kita. Macam kita sebut tadi, ada orang berfikir, oh tak payah, dia hutang nanti dekat akhirat kita boleh tuntut.
Kita ke akhirat boleh tuntut dengan senilai, tapi kalau kita bebaskan, nilaiannya lebih besar daripada apa yang kita nak tuntut. Maka itu yang lebih baik untuk kita cari. Jadi itu perbahasan berkaitan hutang piutang yang kita perlu ataupun boleh kita kongsikan. Ala kulli hal yang penting untuk ingatkan pada kita, bila kita nak berhutang, pastikan kemampuan yang kita ada. Dan jangan sampai kita menzalimi antara satu sama lain. Baik yang berhutang, baik pemihutang. Kerana agama didirikan atas keadilan dan tidak menzalimi sesiapa. InsyaAllah kita akan bertemu lagi nanti pada pertemuan akan datang. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita kali ini dalam adab hutang piutang kita. InsyaAllah banyak yang dah pun kita belajar. Nanti saya akan kongsikan poster-poster berkaitan dengan doa-doa yang dah pun kita pelajari, antara hadis-hadis Nabi yang dah pun boleh kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah hutang piutang ini. InsyaAllah semoga dapat kita beramal sebanyaknya dalam setiap perkara yang dah pun kita pelajari. Ustaz, terima kasih banyak untuk kesempatan ilmu kita kali ini. Semoga Allah panjangkan usia Ustaz untuk bersama-sama dengan kita lagi. Banyak berkongsi ilmu dengan kita, insyaAllah. Untuk pertemuan kita minggu depan, hari Selasa 9 malam untuk bicara adab. Saya kira kita akan sambung lagi selanjutnya pun satu topik yang menarik juga untuk kita bahaskan berkaitan dengan adab dalam keadaan miskin dan kaya. InsyaAllah kita cuba bawakan bersama-sama. Pada sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat anda sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Menara Berkembar Petronas siap dibina pada tahun 1996 dan dibuka secara rasmi oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu pada 31 Ogos 1999. Dengan ketinggian 452 meter, Menara Berkembar Petronas telah mencatat sejarah sebagai bangunan berkembar tertinggi di Malaysia, malah di dunia. Mempunyai 88 tingkat, Menara Berkembar ini telah dibina atas tapak lumba kuda jalan ampang dan dibina menggunakan keluli dan kaca yang direka menyerupai motif kesenian Islam. Ini tanah air kita, tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri. Walau rintangan mendatang, bangkitlah kebanggaanku. Kita sederap melangkah. Menempuh halangan. Kibarkanlah benderamu demi pewaris bangsa masa hadapan. Kebanggaanku, negaraku. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis 10 malam hingga 12.30 malam. Cintamu tak pernah hadir, subur dalam pesan, kembali terdengar di puncak Ayah Sofia. Tiada ganti kasih ibu ayah akan bawamu. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Bersama Faiz Haji Osman dalam Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi.
Terus setia bersama kami, Kim Inspirasi Inforia Islami. Saya Faiz Haji Osman kat sini teman-teman anda. Jam 10 malam sampai 12.30 malam. Sejam berbagi untuk kita dengarkan lagu-lagu yang pun anda undi di laman web rasmi kami, ikim.my/Carta Ekspresi. Jom, mulakan undian anda. Ini Rabu baru. Belum. Ini baru Selasa. Ada 2 hari lagi untuk kita dengarkan Carta Ekspresi. Senin sampai Khamis, 10 malam hingga 12.30 malam. Tak mau cepat sangat lah Abang Faiz, baru masuk minggu ni. Apapun, insyaAllah semoga saya berkongsi dengan anda pelbagai perkongsian selepas ini. Ada hiburan-hiburan mendidik jiwa bersama dengan informasi-informasi terkini. Antaranya kelonggaran-kelonggaran SOP juga berkaitan dengan SOP gelembung perjalanan ke Langkawi nanti. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan anda. Hari ini di Intim Ittaqullah.